Assalamualaikum and hai. Nama saya Nur Najwa Ilamita Anwar dan kami daripada Grup 2. Dan ini ialah pelan perniagaan kami. Chocolate Bakery. Kami daripada Grup 2 dari subjek BFC 34502 Entrepreneurship. Tentang kami, Chocolate Bakery merupakan satu syarikat yang menyediakan perkhidmatan jualan secara langsung di kedai, penghantaran gubahan ke pelanggan serta menyediakan perkhidmatan perancangan majlis bagi majlis hari lahir. Chocolate Bakery juga merupakan satu syarikat pengkongsian liability terhad terdiri dari pengurus, pegawai eksekutif, pengurusan pengeluaran, pengurusan pemasaran dan pengurusan kewangan. Produk yang dikeluarkan oleh kami adalah seperti kek, roti, bunga dan coklat serta memperkenalkan kuih-muih tradisional yang menjadi salah satu produk utama seperti kuih kapit. Kami juga menyediakan pelbagai pakej yang menarik untuk dipilih oleh pelanggan dan pelanggan juga boleh membuat permintaan bagi menambah bunga atau coklat bagi perkhidmatan penghantaran. Setiap pekerja yang diambil oleh kami ditapis pemilihannya bagi memastikan perniagaan ini mempunyai pekerja yang berdaya saing dan profesional dalam pekerjaan mereka. Ini adalah logo bagi Chocolate Bakery. Kami memilih gambar coklat dan kek kerana sesuai dengan nama kedai kami iaitu Chocolate Bakery. Dan ayat more than just a bakery di bawah gambar coklat dan kek itu menggambarkan bahawa bakery kami mempunyai hikmat lain dan pelbagai produk yang kami keluarkan termasuk kuih tradisional seperti kuih kapit. Lokasi kedai kami pula terletak di Sungai Buloh dan alamat kedai kami adalah nombor 1 Jalan BRP 1/4 Bukit Rahman Putra 47000 Sungai Buloh, Selangor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Izzah Natasha binti Badru Arif dan saya akan teruskan dengan rancangan pengurusan dan organisasi. Rancangan pengurusan dan organisasi. Misi: memastikan orang Islam mempunyai pilihan alternatif dalam membeli produk berasaskan bakery yang halal, menaikkan semula kuih tradisional di samping memperkenalkan manisan terkini kepada pelanggan, menyediakan pengeluaran produk dan perkhidmatan yang terbaik bagi memuaskan hati pelanggan yang menggunakan khidmat kami dan bersesuaian dengan tawaran harga yang diberikan. Visi: membuka sebuah kafe kek popular bertemakan moden dan tradisional yang menawarkan kepelbagaian dari segi rasa, bentuk dan pilihan serta menawarkan perkhidmatan bukan sekadar jualan tetapi malahan perkhidmatan yang lainnya. Objektif: memperkenalkan manisan terkini dan tradisional kepada masyarakat sekeliling, memasarkan dan mengangkat semula kuih tradisional yang semakin dilupakan generasi sekarang dan memperbagaikan perkhidmatan bagi memenuhi kehendak pemasaran dan pelanggan. Carta organisasi diketuai oleh pengurus Harzik Zarfan bin Brusman, dibantu oleh pegawai eksekutif Nur Najwa Irdina binti Anwar dan dibantu oleh 3 pengurus, pengurus pengeluaran Nur Laili binti Salim, pengurus pemasaran Muhammad Syahrul bin Suidan dan pengurus kewangan Nurul Izzah Natasha binti Badrul Arif. Fungsi dan tanggungjawab. Pengurus memimpin pekerja, mengatur operasi, menyelaras kedai, membuat ketetapan dan perkembangan perniagaan. Pegawai eksekutif mengendali aktiviti perniagaan, membantu menyelaras perniagaan dan melancarkan urusan perniagaan. Pengurus pengeluaran urus keluar masuk bahan, memastikan kualiti produk dan juga mengawal stok bahan. Pengurus pemasaran merangka strategi dan promosi, membuat tinjauan serta merangka sistem perniagaan dan yang terakhir pengurus kewangan mengurus aliran tunai perniagaan, menyediakan bajet perniagaan dan menganalisa serta melapor prestasi kewangan perniagaan. Tenaga pekerja. Bilangan pekerja adalah seramai 14 orang termasuk 5 pegawai atasan, 2 pelayan, 1 kaunter, 4 pembuat kek dan kuih dan 2 untuk penghantaran. Strategi pengurusan. Menerapkan semangat kerja berpasukan antara pekerja dan pihak pengurusan demi kebaikan bersama, mengadakan perbincangan dengan semua pekerja termasuk pihak pengurusan dan mendapatkan carangan atau pendapat bagi mempertingkatkan produktiviti perniagaan,
memberi imbuhan kepada pekerja sebagai dorongan untuk meningkatkan prestasi dan produktiviti perkhidmatan, menerapkan budaya dan etika kerja yang baik dalam mengamalkan nilai murni dalam diri setiap pekerja yang terlibat dalam Chocolate Bakery, dan yang terakhir, mengikuti latihan dan kursus-kursus yang berkaitan untuk meningkatkan kepakaran dan kemahiran dalam bidang pembuatan kuih dan kek serta gubahan. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Syahrul bin Swidan. Nombor matrik saya AF180012 dan saya daripada grup 2 dan saya akan membentangkan tentang plan operasi. Bagi plan operasi untuk gaji dan ganjaran, total jumlah untuk gaji dan ganjaran bisnes kami ialah 10,230 dan 15 sen, dan ini jadual bagi gaji dan ganjaran pegawai atasan. Dan seterusnya bagi belanja pengurusan perniagaan, total jumlah untuk perbelanjaan aset tetap ialah 1,500 dan pembelanjaan bulanan ialah 11,230 dan 15 sen. Dan bagi strategi pengurusan kami ialah, yang pertama sekali, kerjasama dalam pasukan berbanding persaingan. Kerana dalam teamwork kita hendaklah bekerjasama untuk melahirkan usahawan dan sinergi yang tinggi. Bagi kita sudah tahu tentang sinergi sangat berpengaruh dalam mencapai prestasi maksima berbanding dengan kerja secara individu mengikut penyata tugas. Yang kedua ialah kreativiti berbanding prosedur yang tetap. Kerana kreativiti dan inovasi menunjukkan kewajipan bagi kita untuk bertahan dalam industri yang semakin tinggi saingan. Sesebuah perniagaan dan organisasi dapat berjaya jika arah angin dan dinamik pasaran kita dapat mengikuti mereka. Dan yang ketiga ialah memberi bimbingan kepada kaki tangan supaya dapat menunjukkan prestasi kerja yang baik serta bertanggungjawab terhadap tugas yang diberikan. Yang keempat, harga perkhidmatan yang ditawarkan mengikut pasaran dan berpatutan memberi perkhidmatan yang berkualiti dan mempamerkan kos perkhidmatan dengan jelas dan tenang. Dan bagi rancangan teknikal perkhidmatan, untuk harta tetap dan peralatan perniagaan, jumlah total yang kami dapat ialah 41,000. Selain itu, bagi harta tetap dan kelengkapan perniagaan, jumlahnya ialah 6,700. Dan bagi senarai pembekal bahan mentah ialah LMC Bakery World, perniagaan Sungho, kilang coklat Grander dan Petal S2U Sungai Buloh. Ini ialah catat aliran proses kerja. Yang pertama sekali, catat aliran pemprosesan kek yang ditunjukkan dalam seperti gambar tersebut. Dan bagi langkah-langkah proses kerja ialah menyekap bahan yang diperlukan seperti tepung, gula, telur dan sebagainya. Yang kedua, menggaul dan mengandun bahan. Yang ketiga, adunan dimasukkan ke dalam oven pada suhu 180 darjah Celsius selama 45 minit. Yang keempat, kek dikeluarkan dari oven dan disejukkan. Dan yang kelima, mutu produk diperiksa sebelum pembungkusan, membuat krim menghias kek, pembungkus serta melabel produk yang telah diperiksa, menyimpan produk sebelum dikeluarkan ke kafe, diedarkan kepada pekedai. Dan ini ialah carta alih pemprosesan gubahan bunga dan coklat. Dan bagi langkah memproses bunga ialah memilih bunga serta bahan mengikut gubahan yang ditempah.
Yang kedua, menyediakan bahan gubahan yang diperlukan. Yang ketiga, mengubah susunan bunga dan coklat mengikut tempahan. Yang keempat, mutu produk diperiksa sebelum pembungkusan. Membungkus serta melabel produk yang telah diperiksa. Menyimpan produk di rak yang disediakan. Diedarkan kepada pekedai. Dan bagi catat aliran pembuatan kuih kapik seperti berikut. Dan bagi langkah memproses kuih kapik ialah yang pertama sekali menyukat bahan yang diperlukan seperti tepung gula, telur dan sebagainya. Yang kedua, menggaul dan mengadun bahan. Dan yang ketiga, adunan dimasukkan ke dalam acuan untuk dibakar dan dilipat berbentuk segitiga. Yang keempat, kuih kapik dibiarkan sebentar untuk disejuk. Yang kelima, mutu produk diperiksa sebelum pembungkusan, iaitu seperti membuat inti coklat dan kacang. Masukkan inti ke dalam kuih kapik. Yang keenam, membungkus serta melabel produk yang telah diperiksa dan menyimpan produk sebelum dikeluarkan ke kafe dan sekali diedarkan kepada pekedai. Dan bagi kos operasi perniagaan, total jumlah untuk pembelanjaan aset tetap ialah 16,500 dan bagi pembelanjaan bulanan ialah 4,800. Hai, nama saya Hazil Arfan Rosman. Saya akan menerangkan mengenai marketing plan. Coklat bakery ialah perniagaan yang akan menjalankan pembuatan, menerima tempahan dan juga pengedar produk berasaskan bakery. Coklat bakery menjual pelbagai aneka kek dan roti serta menawarkan servis penghantaran dan penganjuran parti. Antara cabaran terbesar yang dihadapi coklat bakery ialah bagaimana untuk meningkatkan keuntungan dan memanfaatkan di luar musim keuntungan. Penilaian kekuatan dan kelemahan dalam syarikat serta peluang dan ancaman luaran dijadikan sumber untuk analisis strategi dan rancangan pemasaran ini. Rancangan ini memfokuskan pada strategi pertumbuhan syarikat, menyarankan cara-cara di mana ia dapat mengeratkan hubungan pelanggan yang ada dan pada perkembangan produk atau perkhidmatan baru yang disasarkan kepada pelanggan. Produk yang akan dipasarkan di Coklat Bakery ialah aneka kek roti dan lain-lain produk. Ini semua dihasilkan dengan bahan mentah yang bermutu tinggi bagi menghasilkan produk yang berkualiti menepati dengan cita rasa pelanggan. Coklat Bakery juga boleh menghasilkan produk mengikut kehendak pelanggan melalui tempahan awal yang telah dibuat. Coklat Bakery juga menawarkan servis penghantaran dan ianya akan dikenakan bayaran tambahan mengikut jarak. Serta servis penganjuran parti juga ditawarkan mengikut parti yang ditetapkan sama ada di Coklat Bakery ataupun di rumah-rumah pelanggan. Objektif Coklat Bakery adalah menyediakan produk bakery yang mendekati cita rasa pelanggan dalam suasana yang selesa. Coklat Bakery juga perlu memperolehi keuntungan yang cukup untuk menghasilkan pulangan yang adil bagi para pelabur dan membiayai pertumbuhan syarikat ini yang berterusan untuk meningkatkan perkembangan produk yang berkualiti, mengekalkan persekitaran tempat kerja yang ramah, adil dan kreatif serta menerima kepelbagaian idea baru dan kerja-kerja yang mampu menaikkan Coklat Bakery. Menjual makanan berasaskan bakery kepada pelanggan dalam lingkungan kawasan Jalan Bukit Rahman Putra, Sungai Buloh, Selangor. Sasaran pasaran juga diluaskan lagi di sekitar kawasan Sungai Buloh yang boleh dicapai dengan servis penghantaran yang ditawarkan dengan kawasan yang akan dikenakan mengikut jarak. Mengambil tempahan pelanggan untuk majlis-majlis tertentu seperti penganjuran parti. Sekiranya tempahan dari luar kawasan, pihak kami akan cuba memenuhi permintaan pelanggan dengan terma dan syarat tertentu. Coklat Bakery boleh dipecahkan menjadi dua segmen utama berdasarkan ciri dan harga pelanggan. Harga adalah salah satu faktor yang lebih penting dalam menentukan segmen pasaran kerana ianya mempengaruhi pengguna untuk membeli barang. Pelanggan telah meminta harga yang berpatutan untuk apa yang mereka bayar. Penting untuk diperhatikan bahawa majoriti pelanggan mencari nilai yang merupakan komponen penting dalam misi Coklat Bakery. Faktor kedua yang mempengaruhi segmen pasaran adalah usia pelanggan. Jangkauan usia industri bakery cukup besar, dari usia muda hinggalah usia tua, dan strategi pemasaran yang berbeza akan menarik pelbagai pelanggan. Sebagai contoh, Coklat Bakery memenuhi permintaan pelanggan yang membuat tempahan tidak terlalu manis kerana Coklat Bakery akan menjual aneka kek dan roti yang sesuai dengan semua had umur.
Analisis daripada sasaran pasaran lebih tertumpu kepada golongan muda dan pertengahan, kami percaya bahawa golongan pemuda dan pertengahan akan lebih banyak menggunakan servis yang kami tawarkan oleh kerana mereka lebih cenderung untuk mengadakan perjumpaan, parti, janji temu dan sebagainya. Golongan ini juga lebih terbuka dengan membuat tempahan melalui atas talian yang bagi mereka lebih mudah untuk dicapai. Berdasarkan laman seseorang rasmi City Population, jumlah kelompok penduduk di Sungai Buloh, Selangor sekitar 11,549 orang. Diandaikan bulan pertama beroperasi, 5% daripada saiz pasaran akan membeli dan berbelanja sebanyak RM10 di Chocolate Bakery. Hasil dari orientasi pemasaran yang kuat, komitmen terhadap kualiti tinggi dan penyesuaian produk dan perkhidmatan sokongan, kaki tangan mempromosikan dengan rakan sekerja dan pelanggan dan memupuk komunikasi dan tindak balas pantas terhadap pelanggan. Hubungan jangka panjang dengan pembekal utama menghasilkan perkongsian pengetahuan tentang keperluan produk, kepatuhan pada standard kualiti dan visi bersama sepanjang proses pembangunan dan pengeluaran. Hierarki pengurusan yang sangat berpusat dan kekurangan cadangan pengurusan boleh menghalang kreativiti dan pertumbuhan. Hubungan jangka panjang dengan pembekal sumber tunggal boleh menjadikan Chocolate Bakery kerugian sekiranya berlaku bencana alam, mogok atau pembubaran pembekal semasa. Rancangan luar jangka untuk pembekal seharusnya dipertimbangkan. Kemajuan teknologi bukan sahaja membebaskan masa untuk rakyat Malaysia dan membawa kecekapan yang lebih tinggi, tetapi juga telah meningkatkan jumlah tekanan dalam kehidupan mereka yang pantas. Perniagaan secara atas talian boleh mewujudkan peluang untuk menjalin hubungan pelanggan baru di pasaran asing. Teknologi, pengetahuan dan peralatan yang diperlukan untuk menghasilkan barang adalah terhad dan berkemungkinan pesaing baru adalah ancaman yang rapat. Memastikan kesegaran produk terjamin di mana tarikh luput akan dipaparkan pada setiap bungkusan bagi rujukan pelanggan, mempelbagaikan keluaran produk agar pelanggan mempunyai banyak pilihan, mengutamakan kualiti produk dan menggunakan bahan mentah bermutu tinggi, mewujudkan produk baru di pasaran. Beri tawaran istimewa menjelang hari-hari perayaan bagi menggalakkan penjualan, mengadakan pakej atau pack istimewa khususnya bagi mereka yang mengadakan parti tertentu, memberi pack percubaan pada harga yang rendah bagi produk baru, memasarkan produk di tempat-tempat yang menjadi tumpuan ramai, membuat pemantauan ke atas lokasi dan kekerapan pelanggan yang datang berkunjung, membuat kaji selidik terhadap golongan sasaran, memberi potongan harga istimewa bagi setiap musim perayaan, memberi harga pengenalan bagi setiap produk baru yang dikeluarkan, memberi komisen kepada pembeli secara berperingkat-peringkat. Sebagai contoh, setiap pembelian RM200 ke atas akan mendapati 10% komisen. Perbelanjaan pemasaran secara berterusan dijangka berjumlah hampir 10% penjualan pada tahun pertama dan turun menjadi sekitar 7.5% penjualan pada tahun-tahun berikutnya. Sebilangan besar perbelanjaan pemasaran dijangka meningkat 10% setiap tahun seiring dengan penjualan produk dan servis ditawarkan, kecuali. Dan seterusnya, saya Nurlaili binti Salim akan menerangkan tentang pelan kewangan. Yang pertama ialah kos pelaburan projek dan berikut merupakan jadual yang berkaitan. Berdasarkan jadual ini, anggaran perbelanjaan dapat dibahagikan kepada 3, iaitu harga tetap, harta semasa dan modal pusingan. Untuk modal yang diperlukan terbahagi kepada 2, iaitu modal sendiri dan juga modal daripada bank. Bagi harga tetap, jumlah keseluruhan yang diperlukan adalah sebanyak RM55,680, manakala untuk harta semasa, modal yang diperlukan adalah sebanyak RM1,500. Dan yang terakhir ialah modal pusingan yang berjumlah sebanyak RM11,450. Secara keseluruhannya, jumlah modal yang diperlukan ialah RM68,630. Seterusnya ialah sumber pembiayaan projek.
Jadi, dapat disimpulkan bahawa anggaran jumlah sumber pembiayaan projek kami ialah sebanyak RM77,680. Baiklah, seterusnya kita beralih ke jadual susun nilai aset tetap. Ia terbahagi kepada 4, iaitu aset peralatan dan mesin sedia ada, aset peralatan yang akan dibeli, aset pendawaian dan yang terakhir ialah aset pengangkutan iaitu van. Untuk jenis aset peralatan dan mesin sedia ada, kosnya adalah sebanyak RM9,680 dan kadar bulanan yang dikenakan adalah sebanyak 10%. Oleh itu, susut nilai bulanan ialah sebanyak RM968 bagi bulan pertama, kedua dan juga ketiga. Yang kedua ialah jenis aset peralatan yang akan dibeli. Kosnya adalah sebanyak RM7,250 dan kadar bulanannya juga turut dikenakan sebanyak 10%. Oleh itu, susut nilai bulanan adalah sebanyak RM725 untuk bulan pertama, kedua dan juga ketiga. Yang ketiga ialah jenis aset pendawaian. Kosnya adalah sebanyak RM1,000 dan kadar bulanan yang dikenakan adalah sebanyak 10%. Oleh itu, susut nilai bulanan adalah sebanyak RM100 bagi ketiga-tiga bulan. Dan yang terakhir ialah jenis aset pengangkutan iaitu van. Kosnya adalah sebanyak RM10,000 dan kadar bulanan yang dikenakan adalah sebanyak 20%. Oleh itu, susut nilai bulanannya adalah sebanyak RM2,000 untuk bulan pertama, RM4,000 untuk bulan yang kedua dan RM6,000 untuk bulan yang ketiga. Dan yang terakhir dalam pelan kewangan ialah pengiraan pembiayaan dan nilai ansuran bulanan. Yang pertama ialah bayaran balik pinjaman mara. Jumlah anggaran pinjaman merupakan sebanyak RM10,000 dan kadar faedah yang dikenakan ialah sebanyak 5%. Tempoh bagi bayaran balik ialah sebanyak 3 bulan dan kaedah yang digunakan ialah kaedah baki bulanan. Dalam ketiga-tiga bulan, jumlah pokok yang dikenakan ialah sebanyak RM3,332 dan faedah pula ialah sebanyak RM500. Yang kedua ialah bayaran balik pinjaman bank. Jumlah anggaran pinjaman adalah sebanyak RM22,000 dan kadar faedah yang dikenakan adalah sebanyak 4.20%. Tempoh bayaran pula adalah selama 3 bulan dan kaedah yang dikenakan ialah kaedah baki bulanan. Sekian itu sahaja daripada kami. Terima kasih.